Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, hari ini kita akan tengok teknik menjawab biologi SPM part 551/2 biologi So, kita akan jawab kertas Melayu dengan teacher. Okey. Okey, hari ini teacher harap kamu akan dapat menjawab soalan berbentuk negatif dalam kertas 2 biologi SPM dengan baik. Okey? InsyaAllah kamu boleh menjawab dengan baik. Okey, kalau kamu dah bersedia, jom kita mula. Okey, dalam kelas ini kamu akan belajar bagaimana cara terbaik untuk menjawab soalan-soalan struktur berbentuk negatif dan juga mendapat markah maksimum. So, cikgu akan cerita step by step. Mungkin langkah pertama, cikgu akan bagi contoh soalan. Langkah kedua, kita akan bincang sedikit jawapan pelajar yang biasa pelajar beri. So, langkah ketiga adalah jawapan yang tepat. Okey. Okey, untuk soalan berbentuk negatif, dia mesti menggunakan frasa setiada, hilang, putus, rosak, gagal, terbantut, koyak dan sebagainya. Okey, so pelajar perlu memberi jawapan yang berbentuk negatif sekiranya soalan tersebut berbentuk negatif. Okey, jika soalan bentuk negatif, kamu jawab positif, memang sangat tinggi kebarang kalian kamu mendapat markah kosong ataupun markah yang sangat sedikit. Okey? Okey, ini contoh satu. Okey, soalan tanya ramalkan apakah yang akan terjadi sekiranya gentian gelendong pada peringkat X tidak dihasilkan ya. Dekat keyword kat situ adalah tidak dihasilkan. So ini adalah proses pembahagian sel, ini adalah metafasa. Okey, ini adalah metafasa. So pelajar tahu bahawa gentian gelendong berfungsi untuk menarik kromatid ke arah kutub bertentangan. Okey, tapi bila kamu jawab macam ni, kamu tidak mengikut kehendak soalan. So, apa cara terbaik untuk kamu menjawab? Okey, fokus pada fungsi kromatid, fungsi gentian gelendong, tapi jadikan dia negatif. Okey. So, kromatid tidak dapat ditarik ke arah kutub bertentangan. Jadi, bilangan kromosom tidak sama atau seiras pada sel anak. Okey, sebab sepatutnya ini terpisah. Okey, sebelah sini dapat 4. Sebelah sini pun dapat 4. Tapi kalau ini tak berfungsi, tiada gentian gelendong misalnya, kalau ini tak fungsi, ini tidak terpisah. So, kita akan pergi ke arah sini. Okey, so satu ni akan jadi 5, ini akan jadi 3. Itu maksudnya bilangan kromosom tidak sama pada sel anak. Okey. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Terangkan kesan ke atas ekosistem akuarium jika tumbuhan akuatik tersebut dikeluarkan. So, kita tahu benda asas tumbuhan fungsinya untuk menjalankan proses fotosintesis dan kita letak tumbuhan tu dalam akuarium kerana fungsinya membekalkan oksigen. Okey, tapi kamu tak boleh cerita dia membekalkan oksigen kepada haiwan. Okey, kita kena cerita apa jadi kalau tiada tumbuhan. Okey, so kita mulakan dengan bila tiada tumbuhan maka tiada penghasilan oksigen. Nampak? Bila jawapan soalan negatif, jawapan pun negatif. Semua tiada-tiada, kurang-kurang. Okey. So, bila tiada penghasilan oksigen, haiwan akuatik akan bersaing untuk mendapatkan oksigen. Haiwan yang besar akan hidup tetapi haiwan yang kecil akan mati. Ini berlaku akibat persaingan tadi. Okey. So, haiwan yang mati tadi dia akan mereput. So, bila mereput, nilai BOD akan meningkat, kepekatan oksigen akan berkurang. Okey. Harap tak ada masalah lah dengan soalan ni. Kalau kamu faham konsep, insyaAllah boleh. Okay. Kita teruskan dengan soalan ketiga. Contoh ketiga. Okey, ni gambar tajuk bab 1 tingkatan 5, pengangkutan. Okey, sekiranya kapilari limfa tersumbat, terangkan masalah yang akan dihadapi oleh individu tersebut. Okey, so kita tahu pelbagai fungsi kapilari limfa. Kapilari limfa ni, sistem limfa, dia mengangkut bendanan limfa, menghasilkan limfosit, terlibat dengan sistem pertahanan badan, terlibat dengan penghasilan limfosit, terlibat dalam pengangkutan lemak. So, kita dah tahu semua benda ni. Kita dah hafal dari buku teks, hafal dari buku rujukan. Boleh sebut satu-satu dengan detail. Tapi bila keluar soalan ni, kamu tak boleh muntahkan 100% macam dalam buku. Kamu kena negatifkan fungsi tu. Macam mana negatif?
tambahkan perkataan tidak, tiada, kurang, tak dapat, tidak berlaku. Okey? So yang pertama, tidak mempunyai daya rintangan tubuh yang tinggi. Okey? So ataupun kamu just tulis mempunyai daya rintangan tubuh yang rendah. So opposite. Okey? Kenapa? Kerana tiada atau kurangnya antibody. Okey, yang kedua, mudah terdedah kepada penyakit. Okey, sebelum ni kalau kapilari limfa tidak tersumbat, sukar terdedah kepada penyakit. Sekarang bila kapilari tersumbat, mudah terdedah kepada penyakit. Okey, isi padu darah tidak dapat dikekalkan. Nampak? Biasa kita belajar fungsi kapilari limfa untuk mengekalkan isi padu darah. So kita tambah je perkataan tidak dapat. Isi padu darah tidak dapat dikekalkan. Bendalih interstis tidak dapat dikembalikan ke sistem peredaran darah dan asimilasi lemak tidak berlaku. Okey. Kita tengok contoh yang terakhir. Okey, ini rajah menunjukkan rangka burung yang normal. Okey, kita tengok ada dua jenis otot, yang ni dan yang ini. Okey. So dia kata otot X ni, bahagian ni mengalami kecederaan. Okey. So nak jawab soalan ni, kena tahu otot X ni otot apa. Biasa kalau soalan macam ni, dia tak bagi nama. Contoh dia labelkan sebagai X ke, W ke. Sebut dulu nama tu apa. Okey, otot X ialah otot pectoralis major. So macam mana kecederaan tadi mempengaruhi pergerakan anak burung merpati? So, awak dah tahu. Dah belajar bab tingkatan 4. Otot sentiasa mengecut dan mengendur. So, kalau dia cedera, dia koyak, otot tu tidak dapat mengecut. Okay, kalau kamu takut jawapan kamu ke atas ni salah, okay, kamu boleh je guna perkataan otot X. Okay, so nak selamat tulis saja otot X. Tapi put on introduction lah ke atas ni, what is otot X. Okay, what is muscle X. So, otot X tidak dapat mengecut, muscle X cannot contract. Okey, so sayap tidak dapat bergerak ke bawah dan ke atas secara berirama. Okey, ini berlaku kerana tak ada contraction of muscle, tiada pengecutan otot. Okey, so bila dia tak dapat bergerak ke bawah dan ke atas, that means dia tidak dapat menghasilkan pergerakan ke hadapan. So, pergerakan ke hadapan tidak dapat dihasilkan dan akhirnya burung muda ataupun anak burung tadi tidak dapat terbang. Sorry ya, terblok dalam muka cikgu. Okey, tidak dapat terbang. Okey. Dah habis semua contoh. Cikgu bagi 4 contoh saja. Okey, terima kasih sebab join kelas cikgu hari ni. Berapa kali buat dah video ni baru jadi. Okey. So, cikgu tinggalkan kamu dengan satu soalan. Kita baca betul-betul. Soalan fokus pada struktur P. So, dia kata terangkan apa akan berlaku jika struktur P rosak. Okay, jangan lupa klik like dan subscribe channel teacher. First time ni buat channel. Okay, so fikir balik apa fungsi struktur P dan negatifkan dia. Jadi kalau dia tidak dapat, tidak berlaku, tidak boleh, semuanya tidak lah. Jawab dekat ruangan komen dekat bawah. Terima kasih semua. Assalamualaikum.